الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Imam Masjid Mukim Lundang, barisan kepimpinan masjid, barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ni kita dapat sama-sama berhimpun dalam rumah Allah untuk kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan dalam masa yang sama kita boleh berada dalam satu majlis ilmu, dan kita pun sudah masuk dalam 1444 Hijrah. Hari ini 9 Muharram, dah masuk 9 Muharram. Hari ini 9 Muharram, nak masuk 10 dah. Kita akan lebih kepada hari Ashura, hari yang ke-10, yang ramai orang sambut dengan cara buat satu program nak kacau bubur surah. Itulah yang biasanya orang buat. Daripada mana asalnya bubur Ashura ni? Dalam riwayat Israiliyat daripada kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, apabila kapal Nabi Nuh alaihi salam mendarat dekat gunung Judi, satu bukit, watawat alal Judi, dan dia mendarat dekat gunung Judi. Jadi bila mana dah lama di atas kapal, makanan dah semakin kurang. Jadi nak jamu kepada 60 hingga 80 orang ni, nak makan nasi ada secekok ni ya. Tak cukup lah untuk nak 60 orang ni. Nak ada kacang, ada jagung, jadi campur, jadilah satu bubur yang kita pun campur macam tu juga. Ada nasi, ada kacang, ada jagung. Jadi tapi lebih kepada apakah roh yang kita nak ambil daripada ni? Lebih kepada semangat muafakat dan juga persaudaraan dalam kalangan ahli qaryah masjid. Itu ya roh yang kita nak ambil daripada hari Ashura, iaitu satu yang kita nak kacau surah ni lebih kepada nak semangat persaudaraan, biar kena sikit daripada kalangan kita masa itulah boleh suka-suka gurau-gurau tolong kacau, dan kita sedekah kepada orang-orang kampung, kita sedekah kepada jiran tetangga. Dan alhamdulillah, Allah bagi peluang kepada kita lagi untuk teruskan hidup walaupun negara kita sedang dilanda dengan pelbagai ujian. Tapi sebenarnya ketahuilah bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita merupakan ujian yang rendah lagi sebenarnya. Dia bukan satu azab ataupun bukan satu musibah yang besar. Musibah yang paling besar sekali dekat neraka sana. Itu musibah paling besar sekali lah, yang tak boleh elak. Yang sekarang ni tujuan musibah Allah timpakan ke atas kita, setiap satu timpa ke atas kita. Mula dengan Covid, lepas tu dengan sekarang ni lebih kepada masalah ekonomi.
masalah mata wang yang semakin jatuh, dan ekonomi Malaysia macam mana, inflasi dan macam-macam lagi. Tapi sebenarnya apa tujuan Allah berikan kepada kita ujian macam tu? Satu sahaja sebab dia, iaitu tujuan tu untuk kita kembali kepada Allah. Dalam surah Sajadah, saya tak tahu ayat yang keberapa, tapi muka surat yang ketiga atas kali, yang biasa kita baca dalam hari Jumaat pada waktu subuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah kata walanudhiqanna. Allah gunakan huruf taukid, iaitu lam dekat depan dan nun syaddah dekat belakang. Walanudhiqannahum, lam dengan nun syaddah. Walanudhiqannahum. Macam dalam surah Yasin, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum. Dia huruf taukid, lam dengan nun syaddah di belakang. Jadi Allah kata walanudhiqannahum, pasti kami akan memberikan kepada kamu untuk kamu rasa. Kami pasti akan bagi kamu rasa azabil adna, satu azab yang rendah. Sekarang yang kita rasa sekarang ni lah, yang kita rasa dekat atas muka bumi ni, semua Allah kategorikan sebagai azab yang rendah. Allah gunakan perkataan adna. Kalau kita tengok huruf adna ni, perkataan adna, huruf-huruf dia ni, huruf ni lah yang membina huruf pada perkataan ad-dunya, kan? Adna dunia, adna dunia. Sebab itulah nama dunia dipanggil dengan nama dunia, bukan nama yang lain. Kenapa dunia dipanggil dengan nama dunia? Semuanya ada sebab. Kenapa dunia disebut dengan nama dunia? Sebab diambil daripada perkataan adna. Adna maksudnya rendah. Jadi dunia tu adalah tempat yang rendah, nak dibandingkan dengan akhirat sana. Dunia bukan sahaja rendah, maksudnya juga adalah hina. Siapa yang kejar dunia, dia sebenarnya sedang mengejar kehinaan. Dan dalam maksud yang lain juga, dunia ni maksudnya singkat, waktu yang sangat-sangat cepat, waktu yang sangat-sangat pendek. Itulah ad-dunya. 3 maksud pada dunia. Yang pertama rendah, yang kedua hina, dan yang ketiga singkat. Jadi bila kita nampak dunia ini fana, akan musnah. Jadi Allah kata walanudhiqannahum minal azabil adna, kami pasti akan bagi kamu merasai satu azab yang rendah dekat atas muka bumi ini. Dunal azabil akbar, sebelum Allah datangkan kepada kita azab yang paling besar sekali. Maknanya azab-azab dekat dunia ni, ikutlah COVID ke, masalah ekonomi ke, inflasi ke, apa-apa jenis masalah, sebenarnya itu adalah adna. Satu azab yang rendah sebelum Allah datangkan azab yang besar. Kenapa Allah datangkan azab yang rendah ni? La'allahum yarji'un, moga-moga kita semua kembali kepada Allah. Itu tujuan dia. Allah datangkan COVID untuk kita kembali. Lepas COVID pula denggi masa tu dekat Pening. Allah nak suruh kita kembali kepada Allah. Kemudian Allah datangkan pula dengan HFMD, influenza A. Semuanya dengan tujuan untuk apa? La'allahum yarji'un, moga-moga kita kembali kepada Allah. Tapi siapa dia orang yang ada juga daripada kalangan manusia yang tak ambil iktibar daripada ujian-ujian, azab-azab yang Allah dah timpakan ke atas kita? Waman azlam, siapa dia orang paling zalim sekali sebenarnya? Siapa dia? Orang yang paling zalim. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapa dia orang yang paling zalim sekali? Waman azlam, Allah gunakan akbar. Akbar ni paling besar. Azlam, siapakah dia? Ajmal, orang yang paling cantik. Ma ajmala, alangkah cantiknya. Jadi siapakah dia orang yang paling zalim sekali? Waman azlam mimman dzukira bi ayati rabbih, daripada kalangan orang yang Allah datangkan kepada dia peringatan demi peringatan. Setiap hari Allah bagi peringatan kepada kita. Dzukira bi ayati rabbih, tapi malangnya summa a'rada anha, kemudian mereka berpaling daripada peringatan Allah. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya orang yang buat dosa tu, yang berpaling daripada segala peringatan Allah, pasti Allah akan membalas segala apa yang telah dilakukan. Waman a'rad an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang berpaling daripada
peringatan aku bagi dia satu kehidupan yang sempit, bangka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pasti kami akan bangkitkan dia dekat akhirat nanti dalam keadaan yang buta. Kemudian manusia ni akan bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau wahai Allah bangkitkan kami dalam keadaan yang buta? Dulu dekat dunia kami celik je, hidup ada mata, boleh nampak belaka, tapi bila bangkit ni kenapa buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah semasa aku datangkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami, fanasitaha, engkau buat lupa macam tu je. Berlaku dekat Setiu baru-baru ni kan, dekat kedai air buah tu. Allahu Akbar, tak sedar lagi kita ni apa macam-macam dah ujian yang Allah bagi. Masa tahun 2014 banjir besar menimpa Kelantan. Saya tanya ada satu sekolah ni menjadi tempat pemindahan mangsa banjir di Pasir Mas, sebuah sekolah di SMK Elati. Saya tanya warden dia merupakan PKM dekat situ. Saya tanya dia kata, ustaz sedih ustaz, masa banjir tu berapa ramai yang tak solat, berapa ramai mangsa banjir yang ditempatkan dekat tempat pusat pemindahan mangsa banjir dekat SMK Elati, hampir semua sekali tak solat. Waman azlam mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Berapa ramai daripada kalangan kita yang tak pernah mengambil iktibar daripada segala yang Allah timpakan kepada kita dari sudut azab dan juga dari sudut peringatan. Wa qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, kau buat lupa macam tu je. Wa kadzalik, dan demikianlah pada hari ini, wa kadzalikal yauma tunsa, demikianlah pada hari ini engkau pula aku lupakan dan aku buatkan kau buta macam tu, kau jalan lagi mana pun. Demikianlah macam mana, kenapa Allah turunkan kepada kita, Allah timpakan kepada kita macam-macam musibah. Bukan Allah nak azab kita, tapi sebenarnya tujuan utama sekali Allah azab kita dengan azab yang rendah tu untuk la'allahum yarji'un wa lanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Sebab itulah Allah gunakan perkataan la'allahum. La'alla ni dia adawatu tamanni, uslub tamanni, iaitu uslub pengharapan. Dalam uslub pengharapan, dalam balaghah dari dua perkataan. Yang pertama la'alla dan yang kedua laita. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Kalau dalam surah Yasin, qila dukhulil jannah, Allah kata kepada Habib An-Najjar, masuklah kamu dekat dalam syurga. Qala ya laita, moga-moga hamba aku tahu, moga-moga umat-umat aku tahu, kaum aku tahu tentang nikmat syurga yang aku dapat sekarang ni. Dia ada dua penggunaan, yang pertama laita dan yang kedua la'alla. Cuma walaupun maksudnya moga-moga iaitu pengharapan, tapi la'alla ni dia hanya boleh digunakan pada pengharapan yang boleh jadi kenyataan. Contohnya la'allahum yarji'un, boleh jadi kenyataan, orang dia akan kembali. Tapi dalam kisah dalam surah Yasin tadi itu, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Laita ni moga-moga dia bukan lebih kepada maksud moga-moga, tapi alangkah baiknya. Dia pengharapan, tapi pengharapan yang takkan jadi kenyataan. Contoh macam harap-harap boleh duduklah aku dekat matahari. Tu pengharapan yang takkan jadi kenyataan sampai bila-bila. Jadi sebab itulah Allah gunakan perkataan la'allahum yarji'un. Maknanya bukan satu benda yang mustahil untuk kita semua kembali kepada Allah. Cuma perlukan sedikit pengorbanan dan juga tekad, istiqamah. Jadi insya-Allah tu sedikit pendahuluan kita pada malam ni, sekadar satu muqaddimah. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan satu tajuk yang ringkas lah. Satu tajuk yang ringkas sebab kita jarang-jarang jumpa. Jadi saya ambil satu tajuk yang boleh amal terus lah. Tak nak ambil tajuk yang kena sambung lagi sebab tak tahu bila boleh sambung lagi. Okey. Jadi insya-Allah pada malam ni saya nak buat satu tajuk iaitu berkaitan dengan suratul Fatihah. Mudah je dan mungkin saya akan ambil dalam 2 ayat sahaja daripada surah Al-Fatihah. Sebelum tu saya nak cerita sikit tentang apakah hadis-hadis yang berkaitan dengan suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah ni digelar sebagai Ummul Kitab? Kenapa Allah gelarkan dekat dalam Al-Quran sab'u masani?
Gelaran surah Al-Fatihah antaranya sab'u mathani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Surah Al-Fatihah ni memang semua ulama bersepakat dia ada 7 ayat. Cuma cara pembacaan dia kadang-kadang ni saya nak kongsi sikit lah tentang cara pembacaan supaya ni dari sudut sunnah Nabi. Macam mana cara Nabi membaca surah Al-Fatihah. Tentang cara bacaan makhraj yang tu saya tak nak sentuh. Saya lebih kepada dekat manakah Nabi biasa berhenti dan dekat manakah Nabi akan Nabi ada tak berhenti dekat tengah-tengah ayat. Biasanya kita bila dalam solat tarawih kan, solat tarawih kita akan baca dengan laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu yang kebanyakan, bukannya semualah, tapi boleh dikatakan 50% daripada kalangan imam yang baca macam tu. Tapi adakah tu satu kesalahan? Tak salah pun. Cuma sunnah nabinya, Nabi dia akan berhenti pada ra'sul ayah. Dalam surah Al-Fatihah ni memang Nabi tak pernah berhenti tak pernah baca dengan cara sambung 4 ayat, sambung 3 ayat. Nabi biasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Nabi akan berhenti satu persatu. Cuma dari sudut yang manakah ayat yang pertama, yang tu khilaf ulama lah dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Yang manakah ayat pertama? Adakah ayat pertama bermula dengan Alhamdulillah ataupun ayat pertama bermula dengan Bismillah? Tapi yang biasa kita buat, kita sambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang tu yang pelik tu. Yang 4 ayat tadi yang kena berhenti kita sambung. Tapi bila yang sambung kita berhenti. Tu dalam istilah tajwid dipanggil sebagai waqaf qabih. Wakaf yang buruk ataupun wakaf yang huduh. Kita sambung belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kebanyakan macam tu. Kenapa yang sepatutnya berhenti kita sambung, tapi yang sepatutnya sambung kita berhenti? Yang inilah antara masalah dalam pembacaan. Sebab apa? Kenapa Nabi dia baca satu persatu? Sebab Islam ni dia satu agama yang tidak membenarkan berlakunya apa-apa fitnah. Kita kata semua orang tahu surah Al-Fatihah 7 ayat, tapi ada orang yang dia belajar dari sudut apa yang dia dengar. Saya pernah dengar satu pertanyaan seorang perempuan kepada ustaz dekat radio. Dia tanya, ustaz, satu hari saya pergi solat dekat masjid ni, solat subuh dekat masjid. Saya pelik dengan masjid ni. Dia buat solat subuh 3 rakaat. Pelik dia. Dia pelik solat subuh 3 rakaat. Bagi kita biasa je kalau macam pada hari Jumaat kita ada sujud sajadah. Tapi dia pelik cakap, mana ni? Tiba-tiba solat subuh ada 3 rakaat. Bagi dia 3 rakaat. Sedangkan kita buat sujud sajadah. Maknanya ada daripada kalangan kita yang tak tahu macam kita. Bukan semua orang tahu macam kita. Dalam sebuah hadis, Nabi melarang orang yang lepas daripada solat fardu, contoh lepas solat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun diri solat sunat ba'diyah 2 rakaat. Hukumnya makruh dekat situ. Makruh. Walaupun kata biasalah tu solat sunat, nak solat dekat situ, contoh ramai dekat belakang tu terus diri solat sunat 2 rakaat. Bagi kita yang tahu, kita kata tak apa, tak ada masalah. Tapi dekat belakang tu mungkin ada budak-budak yang baru belajar. Dia kata, guana ni solat maghrib 5 rakaat. Macam mana ni solat maghrib 5 rakaat? Sebab tak semua orang tahu macam kita. Jadi Nabi dia sangat-sangat menekankan supaya Islam ni dia tidak menimbulkan keraguan terhadap orang lain. Orang ragu-ragu, guana ni tiba-tiba ni aku kenal orang ni baik, dia orang yang soleh. Sebab zaman jahiliah dulu, kenapa berlakunya penyembahan berhala tu semakin tersebar dengan cepat tanpa sebarang yang mempertikaikan? Sebab ada seorang yang duduk dekat Mekah ni, dia pergi dekat Yaman.
Bila mana dia pergi dekat Yaman, dia tengok ada orang sembah berhala. Dia kata, Yaman ni tempat baik ni, sembah berhala. Dia ambil berhala tu, dia bawa balik dekat Mekah, dan dia sembah berhala tu seperti mana yang tengok dekat Yaman. Orang Mekah sangat kenal orang ni, terkenal dengan orang yang sangat-sangat baik, orang yang baik dan orang yang berilmu, orang Arab yang berilmu. Jadi bagi dia kata, dah orang baik buat macam tu, maknanya betul. Bayangkan kalau ada orang yang lepas solat maghrib, dia terus bangun solat 2 rakaat ba'diyah. Orang belakang faham dia ni orang baik. Maknanya maghrib ni kalau buat 5 lagi bagus. Jadi dia akan menimbulkan fitnah. Macam tu juga dalam pembacaan surah Al-Fatihah, mungkin ada yang dekat belakang tu anak-anak kita yang tengah belajar. Baru nak tahu surah Al-Fatihah ni ada berapa ayat. Cikgu ajar surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Tapi kenapa imam baca ada 8 ayat? Kenapa imam baca ada 3 ayat? Sebab tu kita jangan menimbulkan fitnah, melainkan kita dalam satu komuniti yang semua tahu belaka. Tapi walaupun macam tu, kalau kita lebih digalakkan untuk mengikuti sunnah Nabi, cara Nabi baca surah Al-Fatihah dengan Nabi akan berhenti pada kepala ayat. Satu-satu Nabi sebut, dan Nabi akan tukar nafas yang lain. Tapi kadang-kadang kita baca dengan nafas yang sama. Itulah yang pula jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Satu nafas je. Tapi kita berhenti, buat cara sambung. Yang ni takut jadi saktah pula. Dia ada dalam istilah yang mana kita tak ada masalah kalau kita tak nak tukar nafas dalam ayat-ayat yang pendek. Contoh macam Al-Qari'ah, takkan nak Mal-Qari'ah, takkan nak guna nafas yang lain, pendek-pendek tu kan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Dalam ayat pendek-pendek macam tu, ulama' dalam ulama' tajuk kata tak ada masalah. Tapi dalam surah Al-Fatihah ni ayat panjang-panjang juga. Bismillahirrahmanirrahim, tu kan nafas lain. Takut-takut orang tertukar dengan saktah. Takut-takut orang tukar dengan saktah. Saktah ni apa? Saktah ni maksud dia, kita berhenti dan tukar nafas yang kita guna nafas yang sama, berhenti selama 2 harakat, guna nafas yang sama. Tapi kalau dalam ayat pendek-pendek, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, yang tu tak apalah. Mungkin kita boleh guna nafas yang sama, sebab ayat yang pendek-pendek itu mungkin mengganggu lah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, dia akan mengganggu. Tapi dalam surah Al-Fatihah rasanya tak mengganggu kalau kita nak tukar nafas yang lain. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nafas yang sama tapi kita buat cara berhenti. Nak sambung-sambung lah. Cuma itulah cara Nabi baca surah Al-Fatihah. Dan hadis yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah, Allah kata dekat dalam sebuah hadis kursi, qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membahagikan salat. Salat ni apa? Salat itu adalah doa. Dan doa dekat dalam salat kita adalah surah Al-Fatihah. Sebab lepas waladhdallin kita akan kata amin. Dan yang Allah maksudkan dengan salat itu adalah surah Al-Fatihah. Qasamtus salah, aku telah membahagikan salat, iaitu surah Al-Fatihah kepada 2 bahagian. Qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membahagikan salat, iaitu surah Al-Fatihah, di antara aku dan juga hamba aku kepada 2 bahagian. Fanisfu hali, sebahagiannya untuk aku. Wa nisfu hali abdi, dan sebahagiannya lainnya untuk hamba aku. Wali abdi ma sa'al. Dan dalam hadis ni juga Allah ajarkan kepada kita bahawa Allah ada hak dia. Dan bagaimana cara untuk memohon dengan Allah, dengan cara kita memulangkan hak Allah. Wali abdi ma sa'al. Dan kita ada hak kita. Dekat mana bahagian Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Tak ada sebut pun kita. Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanirrahim, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Maliki yaumiddin, penguasa, raja, pemerintah pada hari kiamat. Iyyaka na'budu, dan hanya kepada engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, barulah fanisfuha li abdi wa li abdi ma sa'al.
Dan untuk hamba aku, apa sahaja yang diminta daripada aku. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa? Bila mana minta ni, Allah letak permintaan yang paling utama sekali adalah tunjukkanlah jalan yang lurus. Maknanya inilah permintaan yang paling utama sekali. Kata Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, dia kata dalam kata-kata hikmah dia, khairu ma tatlubuhu minhu huwa ma talibuhu minka. Sebaik-baik permintaan kita nak minta dengan Allah adalah permintaan supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan, huwa ma talibuhu minka, untuk kita buat apa yang Allah tuntut daripada kita. Kita nak minta kaya, boleh minta kaya. Kita nak minta sihat, boleh minta sihat. Berapa ramai orang yang sihat tapi dia lupa pada Allah. Ada orang minta kaya, berapa ramai orang yang kaya tapi dia lupa pada Allah. Orang yang kaya, Qarun, dia minta kaya tapi dia makin lupa pada Allah. Jadi kekayaan tu bukan satu permintaan yang baik. Minta sihat, Fir'aun ni dikatakan dalam riwayat merupakan seorang yang tak pernah sakit daripada kecil sampai besar. Tak pernah bersin walaupun sekali. Fir'aun ni orangnya hebat lah, tak pernah sakit. Sebab tu dia mengaku dia Tuhan. Sebab dia tak pernah sakit, tak pernah sesema. Bayangkanlah macam mana sihatnya dia, hebatnya dia. Tapi disebabkan dia dia minta sesuatu, adalah lebih kepada penasihat, iaitu Haman ni lah penasihat dia yang bawa dia kepada satu jalan yang lebih jauh daripada Allah. Jadi permintaan apa yang paling baik sebenarnya? Khairu ma tatlubuhu minhu huwa ma talibuhu minka. Sebab kadang-kadang apa yang kita minta bukan sesuai untuk kita. Dalam satu kata-kata hikmah lagi, ijtihaduka fima dhumina laka. Kamu berusaha bersungguh-sungguh pada apa yang telah Allah tentukan bagi kamu. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka. Dan kamu lalai pada apa yang Allah tuntut daripada kamu. Dalilun ala intimasi basirat minka. Pertanda petunjuk bahawa telah matinya mata hati kamu. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata hikmah ni? Ijtihaduka fima dhumina laka. Kamu berusaha bersungguh-sungguh pada apa yang Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan pada kita? Yang pertama rezeki, jodoh, hidup mati. Ini antara yang Allah dah tetapkan. Allah pastikan pada kita memang tak ada orang pun yang akan mati selagi mana dia ada rezeki. Dia hanya akan mati bila mana dia dah tak ada rezeki. Dia akan terus hidup selagi mana dia ada rezeki. Semua orang dah ditetapkan rezeki pada dia. Wa taqsiruka fi ma tuliba minka. Dan apa yang Allah tuntut pada kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bayangkan contoh. Kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita, anak kita. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah anak kita. Kita sebagai seorang ayah, bila mana kita nak daftarkan anak kita sekolah, apa yang kita tuntut, kita sediakan untuk dia. Duminalaka, kita sediakan, kita jamin untuk dia. Yang pertama, beg sekolah. Beg sekolah kita beli. Baju sekolah kita beli. Kasut sekolah kita beli. Duit belanja setiap hari RM5 tu kita bagi. Hantar kita hantar. Kalau bah pun kita bayar. Yuran sekolah kita bayar. Tapi apa yang kita tuntut daripada dia? Kita kata pada anak kita, nak pergi sekolah ni, belajar elok-elok. Abah dah bagi belaka dah, beg, baju, yuran. Dekat sekolah tak mikirlah cari pitih. Abah cari pitih. Dekat sekolah cari ilmu je. Tapi bayangkan, bila mana anak pergi sekolah, anak berniaga. Dia berniaga, cari duit. Kita sebagai seorang ayah, apa perasaan kita? Tercala kita punya ego kita. Tercala kita punya maruah kita. Maknanya anak kita kata, kita ni seorang ayah yang tak mampu untuk bagi dia duit. Sedangkan kita dah sediakan belaka dah. Macam itulah dengan Allah. Apa yang Allah dah sediakan bagi kita, iaitu rezeki, jodoh, hidup mati. Apa yang Allah tuntut daripada kita? Beribadah, mengabdikan diri kepada Allah dan mencari Allah. Tapi berapa ramai yang risau pasal rezeki? Berapa ramai yang risau soal jodoh? Berapa ramai yang risau kalau aku tak kerja ni macam mana anak-anak aku, matilah anak aku. Berapa ramai yang risau tentang tu? Tapi tak pernah risau tentang bagaimana nak cari Allah. Sebab itulah Allah kata dekat dalam Al-Quran,
Ihdinas siratal mustaqim, itulah doa yang paling utama sekali. Khairu ma tatlubuhu minhu huwa ma talibuhu minka. Sebaik-baik permintaan yang kita nak minta dengan Allah adalah permintaan supaya kita boleh melaksanakan apa yang Allah minta daripada kita. Itulah Allah ajarkan dalam surah Al-Fatihah. Dan macam mana cara untuk berdoa? Allah pun tunjukkan cara dia. Dengan cara kita puji Allah dulu. Sebab tu dekat dalam doa kita mulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebuah hadis, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebab itulah doa kita mulakan dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin. Allah ajarkan macam mana kita nak berdoa kepada Allah. Yang pertama sekali kita kena puji Allah dulu. Mana boleh kita minta, ya Allah berilah kepada aku kekayaan, ya Allah berilah aku kesihatan, ya Allah berilah aku kemudahan dalam segala urusan. Boleh minta, tak ada masalah. Tapi macam bini kita lah, bila nak minta dengan kita kan, kau cakap, bang nak duit 50 bang, buat apa? Nak beli barang dapur sikit, kita bagi, tapi lain sikit lah. Cuba kalau bini kata, bang, abang macam mana bang? Abang okey tak? Abang sihat tak hari ni? Abang nak tak saya buat kopi? Haus tak? Sinilah saya buat kopi. Abang, gini bang, saya nak minta duit 50, boleh tak? Boleh. Nak buat apa? Ambil. Apa perasaan kita sebagai seorang suami bila mana keadaan A dengan B sama aja? Isteri kita minta 50, yang A tadi minta 50, yang B pun minta 50. Cuma yang A tu minta, bang, duit 50. Buat apa? Nak beli barang dapur. Habis dah ke? Berbanding dengan abang lapar bang, abang nak minum Milo ke? Abang sakit bahu ke? Nak saya urut-urutkan ke? Allah bang, apa memang orang kata abang ni orang baik lah bang. Boleh tak abang? Ni saya nak 50 bang, saya nak beli ni. Boleh. Kan lain sikit itu. Macam itulah kita kena minta dengan Allah, dengan cara kita memuji Allah. Bukan Allah nakkan sangat pujian kita, tapi sebab Allah itu layak untuk dipuji. Satu je sebab dia. Kenapa kita kena puji Allah? Sebab Allah layak dipuji. Dan kita sebagai hamba wajib memuji dia. Tak ada siapa. Sebab itulah Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Walaupun ada yang berpendapat kita baca, kita takdirkan, kita iktibarkan bahawa dekat depan Bismillahirrahmanirrahim kita iktibarkan bahawa aqra'u Bismillahirrahmanirrahim, aku baca Al-Quran dengan nama Allah. Tapi ada satu ajaran, saya pernah ikut serta ajaran ni pada tahun 2011. Dan saya rasa ni satu ajaran yang tak baik lah, dan boleh dikatakan sesat lah. Saya pernah ikut masa tu. Saya memang teruja dengan ilmu. Saya nak belajar. Tapi saya bila pergi ke situ, dia baca Bismillahirrahmanirrahim ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku tu daripada aku. Saya faham lah dengan seorang kawan saya tu. Saya ikut kawan saya. Dia orang yang sangat-sangat pandai lah. Bijak lah dia. Dia memang pandai. Dalam dekat U dulu, dia pelajar first class degree. First class. Pointer dia 3.7 lebih. SPM 9A, tajaan GPA, GPSR 5A, PMR 9A dan juga SPM 11A, 10A, SPM dia. Orang pandai. Tapi bila saya kata kenapa perlu adanya dekat depan tu Hamzah, Bismillahirrahmanirrahim, dia kata tu menunjuk pada aku. Cakap gua anda itu rahsia pada ba. Cakap kenapa Allah boleh simpan rahsia ni? Nabi tak tahu rahsia ni. Nabi ni seorang yang mesti dia menyampaikan semua sekali tanpa perlu dia kena amanah. Dia kena amanah. Siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan semua sekali tanpa ada sembunyikan walaupun satu ayat. Tapi tiba-tiba ada rahsia. Rahsianya pada huruf ba. Ba tu ada hamzah dekat depan, ada alif. Bismillah. Saya kata dalam bahasa Arab salah letak alif kat sini ni. Sebab alif ni hanya pada fi'il, tapi bila pada huruf ba ni memang salah. Sangat-sangat salah. Dari sudut tata bahasa, dari sudut nahwu memang salah. Dia kata ini rahsia, tak boleh lah. Jangan kita nak bangkang lah. Cakap gohana orang yang bijak macam ni, tapi dia boleh terpedaya macam tu sekali. Orang yang bijak, bahasa Arab dia hebat, tapi tiba-tiba Allah uji dia dengan satu ajaran yang macam ni. Jadi saya kata memang ulama' dah bahas dah. Ba dekat sini maksudnya ba'ul ilsaq. Ada yang berpendapat ba'ul ilsaq. Ada juga yang berpendapat bahawa ba itu ba'u musahabah.
Kenapa ba musahabah? Ba yang dia bawa sekali dengan keberkatan. Dia ada berkat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita tengok kan, dalam surat rasmi kerajaan ataupun mana surat rasmi, dia akan mulakan ayat dia dengan. Betul tak? Kan? Dengan segala hormatnya. Dulu salah sebenarnya. Dalam kita nak buat karangan, tak boleh mula dengan. Dia mesti ada mubtada'. Dia kena subjek, predikat. Tapi bila mula dengan ni tak boleh. Tapi kenapa dia mulakan dengan? Dengan ni sebenarnya dia merujuk kepada tajuk utama. Jadi kenapa Allah mulakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah? Sebab dia merujuk kepada yang paling utama sekali, iaitu tajuk yang utama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama. Macam mana kita nak tafsirkan ismun, bismi? Ismun ni walaupun dalam bahasa Melayu maksudnya nama, tapi ismun bila kita terjemahkan kepada bahasa Arab, aliyun, tinggi. Sebab tu saya suka terjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, supaya kita nampak jelas bahawa nama ni bukan sesuatu benda yang cantik, tapi nama ni satu sifat yang tertinggi. Ada satu kes berlaku dekat Kelantan lah, tahun 1990 lebih. Seorang ustaz saya pensyarah dekat UIA dulu, dia cerita masa dia guru di sebuah sekolah agama di Kelantan. Dia kata ada seorang pelajar ni namanya Abu Lahab. Namanya Abu Lahab. Panggillah si ayah ni, kenapa letak nama anak Abu Lahab? Dia kata, saya ambil nama ni daripada Quran. Bukan aku reka-reka nama ni, nama daripada Quran ni. Kita kena ingat nama dalam Al-Quran hanya ada dua sahaja tujuan. Dua sahaja. Sebab kenapa nama ni Allah sebut secara spesifik dekat dalam Al-Quran. Nama Abu Bakar As-Siddiq tak ada. Nama Umar ibn Al-Khattab tak ada. Tapi ada nama-nama yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bukan semua nama Allah sebut. Nama dalam Al-Quran yang pertama merujuk kepada orang yang paling baik sekali pada zaman tu. Maryam paling baik zaman tu. Nabi Zakaria paling baik pada zaman tu. Nabi Adam AS paling mulia sekali dekat zaman dia. Nabi Ibrahim AS paling mulia dekat zaman dia. Zulkarnain, Luqmanul Hakim paling mulia pada zaman dia. Allah sebutkan nama Maria, nama-nama yang Allah sebutkan. Yang pertama tujuan dia itu orang yang paling mulia pada zaman tu. Dan yang kedua, orang yang paling hina pada zaman tu. Fir'aun paling jahat zaman dia. Haman paling jahat zaman dia. Qarun paling jahat zaman dia. Abu Lahab paling jahat zaman tu. Jadi dua saja sebab. Yang pertama paling baik, yang kedua paling jahat sekali. Dua saja sebab yang Allah sebut nama dalam Al-Quran. Jadi Abu Lahab ni merujuk kepada nama yang paling jahat sekali pada zaman Nabi. Paling jahat sekali. Antara orang yang paling jahat sekali yang Allah sebutkan dekat dalam Al-Quran pada zaman Rasulullah adalah Abu Lahab. Yang lain-lain tak letak, tapi Abu Lahab itu berbanding dengan nama-nama yang lain paling jahat. Jadi ismun ni merupakan sifat tertinggi. Kalau kita letakkan nama anak kita dengan satu nama, maka itulah sebenarnya sifat tertinggi yang kita nak anak kita capai. Abdul Hakim yang maha lemah lembut. Yang maha bijaksana. Abdul Halim lemah lembut. Abdul Latif lemah lembut juga. Halim lebih sopan santun lah, lebih kurang. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, lebih kepada sifat yang kita letakkan pada dia, sifat tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan sifat tertinggi bagi Allah, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ni Allah gunakan alif lam. Alif lam ni ma'rifah, merujuk kepada segala puji-pujian. Ulama membahagikan puji-pujian ni kepada 4 jenis puji-pujian. Yang pertama, Allah memuji dirinya sendiri. Dalam Al-Quran, Ar-Rahmanur Rahim, Allah puji diri sendiri. Ada juga Allah sebut innahu huwal ghafurur rahim, Allah puji diri sendiri. Wa kana Allahu ghafurur rahima, ghaniyun hamid, Allah sebut, Allah puji dirinya sendiri. Sebab apa Allah puji diri sendiri? Sebab Allah layak dipuji. Jadi Allah boleh puji diri sendiri. Yang kedua, Allah memuji makhluknya.
Allah puji Rasulullah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah puji makhluk dia, Allah puji orang-orang yang beriman, Allah puji orang muhajirin, Allah puji orang ansar, Allah puji orang yang terlibat dekat dalam innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim. Allah puji orang-orang yang berbai'ah dekat bawah pokok iaitu bai'atul ridwan. Allah puji para sahabat, Allah puji makhluk. Yang ketiga, makhluk memuji Allah, kita puji Allah. Macam mana cara untuk kita puji Allah? Adakah dengan ya latif? Tapi sebenarnya cara yang paling baik sekali untuk kita puji Allah dengan alhamdulillah. Sebab hanya Allah sahaja tahu bagaimana cara yang terbaik untuk puji Allah, dan Allah dah ajarkan dalam hadis iaitu alhamdulillah. Cara paling baik sekali iaitu segala puji, ikutlah puji apa, ambil belaka. Untuk kau belaka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian makhluk memuji makhluk. Kita puji kawan kita, kita puji guru kita, kita puji isteri kita. Kembalikan semuanya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tengok, oh baiknya. Kalau ini orang dah baik, bayangkan macam mana Allah yang maha baik. Kalau kita kata, mulianya orang ni, ini mulia Allah. Kalau dia boleh jadi mulia, macam mana pula dengan Tuhan yang maha mulia? Bagusnya dia sedekah banyak harta. Macam mana pula Allah dengan Ar-Razzaqnya, yang bagi kepada kita banyak rezeki, banyak peluang. Alhamdulillahi Rabbi. Dan kalau kita tengok pada ayat yang kedua ni, Allah gunakan perkataan Rabb. Kenapa Allah tak gunakan perkataan yang merujuk kepada kehebatan dia? Contoh ilah, Tuhan. Tapi Rabb ni bukan Tuhan. Rabb ni merupakan pentadbir, pengurus. Kenapa Allah gunakan perkataan pentadbir lebih daripada perkataan Tuhan? Sebab Allah nak suruh kita rasa bahawa Allah sangat-sangat dekat dengan kita. Mana yang lebih dekat dengan kita? Supervisor kita ke bos kita yang paling atas? Supervisor. Dialah yang arah kita, dia tahu kita dah makan ke belum. Bos kata, buat orang ni datang kerja lambat. Supervisor kata, dia ada masalah sikit ni hari ni. Supervisor kita yang lebih kenal kita. Bos mungkin tak kenal sebab ramai orang dekat bawah dia. Sebab itulah Allah lebih cenderung untuk menggunakan ayat yang kedua dekat dalam surah Al-Fatihah ni dengan Rabb. Sebab tu gelaran suri rumah ni dalam bahasa Arab Rabbatul Bait. Sebab suri rumah lah orang yang paling dekat dengan rumah, berbanding kita suami ni, laki ni yang tak dekat dengan rumah, tapi isteri dekat dengan rumah. Sebab tu gelaran suri rumah ni diberikan gelaran dalam bahasa Arab Rabbatul Bait. Kalau kadang-kadang kan kita cari mana jubah abang ni, yang jumpa tak jubah, ada tu bang dekat almari tu, dia kenal, dia tahu kat mana. Sebab apa? Dia lah yang paling dekat dengan rumah. Nampak tak butang? Ada tu bang, butang dekat belakang TV tu. Saya cari tak jumpa-jumpa ni. Ya ada bang, saya letak tadi. Ni, jumpa. Kan perasan tak? Kita kadang-kadang kita cari barang kita, tak jumpa barang. Tapi bila bini kita datang, cari barang kita, jumpa dia. Sebab apa? Sebab dia Rabbatul Bait. Sebab dia Tuhan dekat rumah tu. Dia pentadbir dekat rumah tu. Dia yang paling dekat dengan rumah tu. Dia tahu anak-anak macam mana. Dia kata, "Guana sepah ni belaka." Lah anak abang buah. Iya ke? Tengok baik belaka. Dah abang balik tu, abang garang. Dia takut lah dengan saya. Dia mana takut? Betul tak? Sebab isteri kita lebih kenal anak-anak kita berbanding kita. Sebab dia Rabbatul Bait. Dia pentadbir dekat rumah. Sebab itulah Allah gunakan perkataan Rabb merujuk kepada Allah hampir dengan kita dan Allah memahami kita. Kalaulah Allah bersifat dengan sifat Malik. Malik ni kata ulama merupakan satu-satunya nama Allah yang Allah gunakan dekat akhirat sahaja. Allah takkan guna dekat dunia. Malik. Bayangkan kalau Allah gunakan Malik Yaumiddin ni Allah gunakan dekat dunia, maka kita tak perlukan polis lagi. Orang bunuh Allah matikan dia terus. Betul tak? Orang curi hilang tangan dia. Orang ni mati terus, mati senang aja. Allah sebagai Malik, tapi Allah tak guna dekat dunia, Allah hanya guna dekat akhirat saja.
Allah, sebab Allah faham kita. Allah sentiasa berikan kepada kita peluang dengan bagi peringatan demi peringatan, panggilan, Allah bagi nikmat, Allah bagi ujian, Allah timpakan dengan musibah. Tanda Allah faham kita. Allah kata, dia bukannya tak ingat aku nak bagi peluang lagi pada dia. Mustauda. Sebab dekat dunia ni Allah sediakan dua tempat, mustaqarrun, tempat tinggal, wa mustauda, peluang dan juga ruang. Dua benda yang Allah bagi pada kita, tempat tinggal dan juga peluang. Allah sentiasa bagi kita peluang. Kadang-kadang Allah mematikan dia pun bukan sebab apa, tapi lebih kepada memberikan peringatan pada yang lain. Tengok, peluang demi peluang yang Allah bagi pada kita setiap hari, tanpa miss peluang yang Allah bagi. Sebab Allah Rabbul Alamin. Dan kenapa Allah gunakan perkataan Alamin berbanding dengan nama-nama yang lain? Pernah tak kita bayangkan kenapa alam dinamakan dengan alam? Macam tadilah, dunia dinamakan dengan dunia, alam dinamakan dengan alam, papa dinamakan dengan papa, mama dinamakan dengan mama. Pernah tak kita bayangkan kenapa nama-nama ni macam ni? Tak ada ke nama yang lain? Baby bila dekat dalam perut kan, dia bila dia keluar dia akan buta mata, dia tak nampak apa-apa. Sebab itulah dalam syariat, bila mana anak lahir, apa yang patut seorang ayah buat pada anak dia, iaitu azankan dia. Bukan tunjukkan anak, yang ni Quran, nanti baca anak ni Sahih Bukhari, hadis Nabi ni, nanti baca hafal. Tak. Tapi kita kena azankan pada dia, sebab untuk dia kenal Tuhan. Dia tak nampak buku apa. Sebab tu baby yang umur dalam 2 hari dia tengok gitu. Dia bukan tengok ni. Sebab dua sahaja deria yang dia ada. Yang pertama, deria telinga untuk dia dengar suara mak dia je, lembut sikit. Dan juga deria sentuhan. Bila orang lain pegang jerit, mak pegang, diam terus. Sebab dia kenal. Dia bukan kenal melalui dia cam muka mak dia. Mana cam tu dalam perut, tak cam. Keluar-keluar pun yang pegangnya nurse dulu. Kan? Keluar-keluar baby tu pegang tu bidan. Bukan yang pegang tu mak. Mana ada mak keluar pegang macam tu terus? Tak. Dia pegang bidan dulu pegang, tapi dia tak kenal bidan. Dia kenal mak lagi. Bila mak pegang tu, kenal lalu. Sebab dua sahaja deria untuk dia kenal mak dia. Yang pertama telinga, kenal suara mak dia dekat dalam perut lagi dengar. Dan yang kedua sentuhan. Dia kenal sentuhan mak dia macam mana. Sebab tu yang kena buat adalah kita azankan dia supaya dia kenal Allah dan juga kenal Nabi. Yang pertama sekali yang kita kena kenalkan pada anak kita dekat dunia ni adalah Allah dan juga Rasulullah. Tapi Allah tahu kita ni sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kebahagiaan kita bila mana anak kita mula panggil nama kita. Kan? Bila dah umur 6 bulan, mama, sedap dengar. Ya Allah, sukanya dengar. Rasa macam nak ada lagi anak ni. Sebab suka dengar panggil nama. Dia panggil nama papa dululah, berebut dengan mak. Dia panggil nama saya dulu ni, daripada awak isteri ni. Dia panggil nama saya dulu, suka. Dan sebab itulah panggilan mak ayah ni dia terletak pada makhrajnya bibir. Kan? Huruf ba dengan huruf mim. Baba, mama. Rubah dengan mim. Sebab organ yang macam mana cara anak kita nak makan dengan cara bibir dia. Dia bukan dengan kunyah. Kunyah gigi tak ada. Dia dengan cara dia isap susu. Bila isap susu, dia akan kuatkan bibir dia. Bila kuatkan bibir dia, bila dia tunjuk bahawa bibir dia dah cukup kuat, dia akan sebut mama. Kan? Hikmah dekat isap susu tu pula untuk nak kecutkan peranakan. Allahu Akbar. Sebab itulah Allah letakkan nama mama dengan papa ni pada panggilan bibir, supaya itulah yang lepas kenal Allah dan juga Rasul, Allah nak anak ni kenal mak ayah dia pula. Bayangkan kalau panggilan mak ayah bukan mama papa, tapi qaq. Umur berapa anak kita boleh sebut huruf qaf dengan betul? Umur 6 tahun, 5 tahun baru boleh sebut huruf qaf dengan betul. Jadi bila anak kita boleh panggil nama kita dengan baik? Lambat lagi lah. Bayangkan 6 bulan dah sebut nama. Sebab itulah kenapa nama alam dipanggil dengan nama alam. Tak ada ke nama lain yang boleh menterjemahkan alam. Sebab alam ni dia ambil daripada perkataan alima. Bila sebut alima, maksudnya ada sesuatu yang kita kena tahu dekat atas muka bumi ni.
Bukannya bila mana raja, contohlah raja hantar surat kepada AJK Masjid Lundang, berserta dengan imam dan juga Bilal. Sultan Kelantan hantar Kak Madah. Sultan Kelantan hantar Kak Madah, dia kata datang dekat rumah beta di Kuala Lumpur sana. Bukan sudah datang rumah sini, datang dekat rumah dia dekat Kuala Lumpur sana. Datang dekat rumah beta di Kuala Lumpur, ambil beta nak bagi disebabkan apa, AJK Masjid Lundang dan juga kepimpinan Masjid Lundang ni sangat-sangat baik, beta berhajat untuk mengurniakan kepada semua AJK dan juga kepimpinan Masjid Lundang ni sebuah kereta Myvi yang baru. Suka kan? Tapi mana kita tahu rumah dia kat sana? Bila orang hantar Kak Madah, apa yang paling penting kena ada dekat situ? Peta. Ataupun kita panggil sebagai alamat. Betul, alamat. Kenapa guna alamat? Tak ada ke nama lain? Alamat. Alamat. Kita kena ada peta. Tapi berapa ramai dapat Kak Madah ni, okey beta nak suruh tuan-tuan datang pada tarikh 31 Ogos tahun 2022, datang ke kediaman beta di Kuala Lumpur, ambil kereta Myvi seorang satu. Kita pun bagi tahu pada isteri, bang apa yang ni, tengok ni Sultan nak bagi pada abang kereta Myvi. Nampak kad ni, ada yang pergi, adakah berbaloi kita nak pergi KL ambil kereta Myvi tu? Perbelanjaan pergi balik 300. Dapat kereta Myvi yang harga 49,000. Berbaloi tak? Kita belanjakan 300, dapat kereta yang bernilai 40,000. Berbaloi. Lainlah kita belanja dekat dengan 50,000, dapat barang 20,000. Tu tak baloi lah. Tapi ada orang yang bila mana dapat jemputan daripada raja ni, dapat Kak Madah tu, dia cium Kak Madah. Dia cium kuat-kuat. Betul, abang dah buat keputusan, abang tak nak pergi. Abang nakkan Kak Madah ni saja. Dia cium Kak Madah, dia cium, dia peluk Kak Madah tu. Tak pergi. Isteri dia kata, bang, pergilah bang KL ni. Dah 29 hari bulan. Raja dia nak jumpa 30 hari bulan ni. Esok ni. Tak apalah, abang dah suka dengan kad ni. Abang cintakan kad ni. Apa kata isteri dia kepada abang dia? Dia kata, gila dah ni. Tolonglah bomo, mari bomo ni. Tok laki aku gila dah ni. Dia nampak Kak Madah, dia peluk Kak Madah. Macam itulah Allah, bila mana Allah turunkan kita dekat atas muka bumi ni, bila mana Allah ciptakan kita, Allah bagi Kak Madah. Marilah aku sediakan alamat. Alam, kau ambil alam ni, kau cari di manakah aku bagi syurga pada engkau. Tapi berapa ramai yang peluk alam tu? Berapa ramai yang cintakan alam tu? Kalau kita tengok, bila mana Allah bagi teguran-teguran, biasanya Allah akan gunakan perkataan afala ta'qilun, kan? Afala tatafakkarun. Bukankah ada kamu ni tak mikir ke? Kamu ni tak berakal ke? Maksudnya apa? Gila lah. Tak berakal tu gila. Afala tatafakkarun, tak mikir tu bodoh lah, masuk dia lah, masuk kasar dia lah. Bayangkan kita jalan nak pergi ke tempat kan, tengok ada orang peluk signboard. Dia peluk signboard. Apa tu peluk signboard tu? Orang gila tu. Betul tak? Gitulah gambarannya orang yang bila mana Allah bagi alamat pada dia, dia cium alamat tu, bukan cium matlamat dalam alamat tu. Patutnya kita kena kejar matlamat tu. Inilah alam. Sebab itulah Allah sebutkan nama alam dengan nama alam, sebab alam merupakan alamat untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata untuk kita cium dia, tapi untuk kita jadikan sebagai satu petunjuk untuk kita mencari Allah. Itulah Rabbil alamin. Dan kenapa alam? Alam ni merupakan ismun alam, tapi Allah gunakan ismun alam ni dengan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ni dia ada jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim ni hanya untuk orang yang salim, berakal. Muslimin, mukminin, munafikin, musyrikin, kan? Tapi kenapa alamin? Macam masjid, dalam bila mana kita nak tunjukkan masjid-masjid, dia bukan panggil masjidin. Tak boleh, dia kena panggil al-masajidu.
Tapi kenapa alamin? Patutnya al-awalimu. Kenapa alamin? Dia lebih kepada merujuk kepada Allah ciptakan banyak alam, tapi alam ni sebenarnya yang paling utama sekali adalah kita lah ke? Kita ni lah matlamat utama sekali. Dalam penurunan Al-Quran ni, Allah ciptakan bintang, hebat bintang kalau nak dibandingkan dengan kita. Tapi bintang tu sebagai penunjuk arah. Allah ciptakan matahari, hebat matahari kalau nak tengok matahari besar. Tapi matahari untuk menerangi kita. Allah ciptakan bulan, bulan untuk menerangi kita. Allah ciptakan pokok, pokok hebat. Allah ciptakan harimau, harimau hebat. Harimau ni kenapa Allah ciptakan harimau? Sebagai satu binatang untuk menjaga benda-benda dekat dalam hutan, supaya kalau benda ni tak dijaga dalam hutan ni, benda ni akan keluar. Jadi harimau tugas ni nak kawal orang dalam hutan tu supaya tak keluar ke darat. Kalau tak, kita nampaklah ada binatang-binatang yang masuk dalam masjid ini. Penuh jadinya. Ada rusa tiba-tiba melintas, ada babi tiba-tiba melintas. Sebab apa? Sebab tak ada yang nak jaga dekat dalam hutan. Allah ciptakan. Benda tu sebenarnya bukan untuk siapa? Untuk kita belaka. Alamin. Sebab tu ya nun tu merujuk kepada kita yang berakal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi itulah sedikit perkongsian kita pada malam ni berkaitan dengan apa cara kita nak baca surah Al-Fatihah, bagaimanakah cara Nabi membaca surah Al-Fatihah, dan sedikit pemahaman untuk kita memahami beberapa ayat dalam surah Al-Fatihah, iaitu ayat pertama dan ayat yang kedua secara ringkas sahaja tentang surah Al-Fatihah. Sebab apa saya suka dengan surah Al-Fatihah ni? Yang pertama sebab dia merupakan salah satu rukun dalam rukun solat, dan yang kedua sebab dia adalah umul kitab, dan dalam surah Al-Fatihah ni jugalah yang menceritakan tentang keseluruhan Al-Quran. Sebab tu gelaran dia Sab'u Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Allah ulang banyak kali, beribu-ribu kali dekat dalam Al-Quran, dekat dengan 6,000 kali. Sebab ayat Al-Quran ada 6,000 ayat, 6,000 kali. Sebenarnya ayat-ayat dalam surah-surah yang lain, 113 surah tu, sebenarnya surah tu menterjemahkan surah Al-Fatihah. Surah-surah 113 surah tu untuk menterjemahkan, menerangkan, untuk mengulang balik surah Al-Fatihah. Betul penting untuk kita menghayati betul-betul surah Al-Fatihah. Dan lagi kalau kita tengok ayat yang ke-7 tadi tu, kalau tengok ayat yang ke-7 tentang 3 golongan, an'amta alaihim, maghdubi alaihim, ad-dallin. Dan kalau kita tengok dalam ayat dalam surah Al-Fatihah dan dalam surah-surah yang lain, sebenarnya golongan-golongan ni terbahagi kepada 3 golongan je. An'amta alaihim, maghdubi alaihim dengan dallin. Ikutlah kaum Nabi Lut ke, kaum Nabi Musa ke, kaum Nabi Muhammad ke, kaum Nabi Isa alaihissalam ke, semuanya tertakluk dalam 3 golongan ni, iaitu an'amta alaihim, maghdubi alaihim dan juga ad-dallin. Jadi insya-Allah semoga dengan sedikit perkongsian kita pada malam ni kita dapatlah keberkatan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat kita jadikan bekal untuk kehidupan kita pada masa akan datang dan selepas-lepas ni. Insya-Allah segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang lemah, salah dan silap daripada kelemahan saya sendiri. Kalau ada rezeki kita bertemu lagi, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.